Salam mesra, salam muhibah, salam KMK hebat, salam katakan pada KMK. Selamat bertemu kembali bersama saya, Cikgu Connie Lorenko, Guru Kesusastraan Melayu Komunikatif SPM Anda. Pada hari ini, kita akan meneruskan lagi sesi pembelajaran kita untuk tajuk semester 2, Sastra dan Pembangunan, dengan mengupas bab 12 teks Sulalatus Salatin Sejarah Melayu. Dalam bab 12 ini terdapat 7 episod penting, iaitu episod pertama, Raja Legor menyerang Pahang, episod kedua, Biadab di hadapan bendahara, episod ketiga, Zuriat Laksamana Hang Tuah, episod keempat, Raja Petani dan Raja Kedah dinobatkan, episod kelima, Kebesaran Melaka dan kedatangan Peringgi, episod keenam, Makdum dipersendah muridnya, dan episod yang ketujuh, bertanya satu masalah agama ke Pasai. Kita mulakan dengan episod yang pertama, Raja Legor menyerang Pahang. Dalam episod ini, ada dua watak penting, iaitu Maharaja Dewasura dan Bendahara Seri Maharaja. Maharaja Dewasura merupakan Raja Legor yang telah disuruh oleh Siam untuk menyerang Pahang. Manakala Bendahara Seri Maharaja ialah bendahara di Melaka yang telah dititahkan oleh Sultan Mahmud Shah untuk membantu Pahang berperang dengan Legor. Bendahara Seri Maharaja ini telah membawa Laksamana Koja Hassan untuk sama-sama ke Pahang bagi membantu Pahang menangani serangan daripada Legor. Ketika di Pahang, Bendahara Seri Maharaja telah membaiki kubu ataupun kota untuk bersiap sedia menghadapi serangan Legor dan akhirnya mereka iaitu Pahang dengan dibantu oleh Bendahara Seri Maharaja, Laksamana Koja Hassan dan tentera Melaka telah berjaya mengalahkan Raja Legor. Bendahara Seri Maharaja kemudiannya telah dianugerahi persalinan oleh Sultan Mahmud Shah. Sekarang kita beralih ke episod yang kedua, Biadab di hadapan bendahara. Dalam episod ini terdapat 4 watak penting, iaitu Tun Perpati Hitam, Tun Husain, Laksamana Koja Hassan, dan Sultan Mahmud Shah. Tun Perpati Hitam merupakan menteri kepada Sultan Mahmud Shah yang memiliki seorang anak lelaki bernama Tun Husain. Tun Perpati Hitam telah dibicarakan oleh Bendahara Seri Maharaja Tun Mutahir dengan seorang dagang. Ketika dibicarakan oleh bendahara, Tun Perpati Hitam telah berlaku biadab di hadapan bendahara dengan menguis tikar menggunakan kakinya. Perbuatan Tun Perpati Hitam ini telah menyebabkan Tun Perpati Hitam dibunuh oleh Laksamana Koja Hassan. Adapun sebenarnya tujuan Tun Perpati Hitam ini berlaku biadab di hadapan Bendahara Seri Maharaja adalah untuk menguji sekiranya kata-kata anaknya yang pernah diutarakan oleh anaknya iaitu Tun Husain yang mengatakan bahawa sekiranya ayahnya ini, Tun Perpati Hitam ini dibicarakan orang, Tun Husain akan mengamuk. Oleh itu Tun Perpati Hitam pun berlaku biadab di hadapan bendahara dan akhirnya dibunuh oleh Laksamana Koja Hassan. Kemudian Tun Husain, apabila melihat ayahnya Tun Perpati Hitam ini mati dibunuh oleh Laksamana Koja Hassan, maka Tun Husain pun mengamuk. Walaupun dihalang oleh Bendahara Seri Maharaja, Tun Husain tetap meneruskan niatnya untuk mengamuk dan akhirnya perbuatannya ini telah menyebabkan Tun Husain sendiri mati dibunuh oleh Laksamana Koja Hassan. Laksamana Koja Hassan merupakan seorang laksamana yang bertanggungjawab menjalankan peranannya untuk menemani bendahara setiap kali bendahara ini menjalankan perbicaraan. Dalam erti kata lain, setiap kali Bendahara Seri Maharaja ini menjalankan perbicaraan, Laksamana dan Temenggung pasti akan berada bersama-sama bendahara. Laksamana berperanan untuk membunuh orang yang berlaku biadab kepada bendahara, manakala Temenggung pula bertanggungjawab untuk menangkap dan memasung orang yang bersalah. Jadi apabila Tun Husain dan Tun Perpati Hitam ini berlaku biadab di hadapan
Bendahara Sri Maharaja, maka di sanalah Laksmana Koja Hasan memainkan peranannya dengan membunuh Tun Perpati Hitam dan juga Tun Husain. Kemudian Sultan Mahmud Shah pula apabila mendengar Laksmana Koja Hasan ini telah membunuh Tun Perpati Hitam dan Tun Husain yang berlaku biadab di hadapan Bendahara Sri Maharaja, maka Sultan Mahmud Shah pun merasa berkenan terhadap Laksmana Koja Hasan lalu menganugerahkan persalinan kepada Laksmana Koja Hasan. Hal ini kerana adalah menjadi adat pada dahulu kala bahawa sekiranya seseorang itu berlaku biadab di hadapan bendahara samalah seperti seseorang itu berlaku biadab di hadapan raja dan wajarlah untuk dibunuh. Seterusnya kita lihat episod yang ketiga, Suryat Laksamana Hang Tuah. Laksamana Hang Tuah mempunyai 2 orang isteri, iaitu isteri pertamanya yang merupakan saudara kepada Seri Bijadiraja dan isteri keduanya yang merupakan keluarga kepada Bendahara Paduka Raja. Dengan isteri pertamanya iaitu saudara kepada Seri Bijadiraja, Hang Tuah telah memiliki 3 orang anak, iaitu Tun Sirah, Tun Biajit dan Tun Daerah. Tun Sirah ini telah berkahwin dengan Laksamana Koja Hasan dan mendapat seorang anak lelaki dinamai Tun Abdullah. Manakala Tun Daerah pula dikahwini oleh Sultan Mahmud Shah dan mendapat seorang anak perempuan dinamai Raja Dewi. Manakala dengan isteri keduanya iaitu dengan keluarga Bendahara Paduka Raja, Laksamana Hang Tuah telah memperoleh 2 orang anak iaitu Sangguna dan Tun Emas Jiwa. Tun Emas Jiwa ini berkahwin dengan Hang Nadim dan dikurniakan seorang anak dinamai Tun Mat Ali. Sekarang kita beralih ke episod yang keempat, Raja Petani dan Raja Kedah dinobatkan. Dalam episod ini terdapat 3 watak penting iaitu Raja Sulaiman, Chow Sri Bangsa dan Bendahara Sri Maharaja. Raja Sulaiman merupakan raja di negeri Kota Mahligai beragama Islam dan negerinya ini telah diserang oleh Chow Sri Bangsa. Chow Sri Bangsa merupakan anak Raja Siam yang telah memeluk Islam setelah berjaya mengalahkan Raja Sulaiman dan menawan negeri Kota Mahligai. Chow Sri Bangsa kemudiannya membuka negeri di Kota Mahligai yang dinamai Pak Tani, iaitu mengambil nama sempena nama seorang nelayan yang tinggal di situ. Nama Pak Tani, negeri Pak Tani ini kemudiannya ditukarkan kepada Petani. Setelah Chow Sri Bangsa membuka negeri Petani, maka Chow Sri Bangsa pun dinobatkan oleh Sultan Mahmud Shah dan menggunakan gelaran Sultan Seri Ahmad Shah. Kemudian kita ada watak ketiga iaitu watak Bendahara Sri Maharaja. Bendahara Sri Maharaja Tun Mutahir merupakan seorang bendahara yang mempunyai kebesaran. Kebesaran Bendahara Sri Maharaja ini dapat dilihat melalui 2 perkara. Yang pertama, ketika di balai, ketika majlis makan di balai, orang-orang besar, segala orang besar hanya akan makan setelah Bendahara Sri Maharaja ini selesai makan. Selagi Bendahara Sri Maharaja belum selesai makan, segala orang besar-besar tidak akan makan. Kemudian yang kedua, kebesaran Bendahara Sri Maharaja yang kedua, ketika Bendahara Sri Maharaja ini sedang makan dan datanglah pula Raja Kedah, maka Raja Kedah ini akan duduk bersama-sama dengan Tun Hasan Temenggung, iaitu anak kepada Bendahara Sri Maharaja, dan menunggu Bendahara Sri Maharaja ini untuk habis makan, barulah Raja Kedah ini akan makan bersama-sama segala orang besar-besar. Dan Bendahara Sri Maharaja ini setelah selesai makan, sisa makanan Bendahara Sri Maharaja ini diambil oleh Raja Kedah
dan dimakan oleh Raja Kedah. Walaupun dilarang oleh bendahara agar Raja Kedah ini jangan memakan sisa makanannya, tetapi Raja Kedah berkeras ingin memakan sisa makanan Bendahara Sri Maharaja kerana hormat akan Bendahara Sri Maharaja dan menganggap Sri Maharaja itu seperti ayah kepada baginda. Jadi inilah contoh dua peristiwa yang menunjukkan kebesaran Bendahara Sri Maharaja. Seterusnya ialah episod yang kelima, kebesaran Melaka dan kedatangan Perenggi. Dalam episod ini, watak penting ialah Alfonso di Albuquerque. Alfonso di Albuquerque merupakan Viceroy di Goa yang telah menghantar armada perang pimpinan Gonzalo Pereira dan Kapitan Moore untuk menyerang Melaka. Walau bagaimanapun, angkatan armada pimpinan Gonzalo Pereira dan Kapitan Moore ini telah berjaya dikalahkan oleh tentera Melaka di bawah pimpinan Tun Hasan Temenggung, iaitu anak kepada Bendahara Sri Maharaja Tun Mutahir. Alfonso di Albuquerque ini kemudiannya diberitahu oleh Kapitan Moore bahawa selagi Bendahara Sri Maharaja Tun Mutahir masih hidup, Perenggi tidak akan pernah dapat mengalahkan Melaka. Seterusnya, episod yang keenam, Makdum dipersenda muridnya. Watak penting dalam episod ini ialah Maulana Sadar Jahan. Maulana Sadar Jahan merupakan seorang pendeta yang berasal dari Jeddah dan mengajar ilmu mengaji kepada Sultan Mahmud Shah, Raja Ahmad dan segala pembesar di Melaka seperti Bendahara Sri Maharaja dan Sri Rama. Maulana Sadar Jahan ini telah menyindir Sri Rama yang datang belajar mengaji dalam keadaan mabuk. Sri Rama disindir oleh Maulana Sadar Jahan dengan mengatakan arak itu ibu segala najis. Kemudian Sri Rama menyindir semula Maulana Sadar Jahan dengan mengatakan bahawa tamak itulah sebenarnya ibu segala najis. Dalam hal ini, Maulana Sadar Jahan telah disindir oleh Sri Rama dengan sikap tamak kerana Maulana Sadar Jahan sanggup turun dari Jeddah ke Melaka untuk mencari uang melalui pekerjaannya sebagai guru agama. Selain itu, Maulana Sadar Jahan juga telah menegur Tun Mai Ulat Bulu kerana keras lidahnya dan tidak boleh menyebut perkataan-perkataan dalam bahasa Arab. Menurut Tun Mai Ulat Bulu, dia tidak boleh menuturkan ataupun menyebut perkataan-perkataan dalam bahasa Arab kerana bahasa Arab itu bukan bahasa pertuturan hariannya. Tun Mai Ulat Bulu pun kemudian menyuruh Maulana Sadar Jahan ini untuk menyebut 3 perkataan dalam bahasa Melayu, iaitu kucing, kunyit, dan nyiru. Walau bagaimanapun, apa yang terjadi ialah Maulana Sadar Jahan gagal menyebut perkataan-perkataan itu dalam bahasa Melayu itu dengan betul. Contohnya, perkataan kucing disebut oleh Maulana Sadar Jahan sebagai kushin. Manakala perkataan kunyit disebut oleh Maulana Sadar Jahan sebagai kuzit. Dan perkataan niru disebut oleh Maulana Sadar Jahan sebagai niru. Apabila Tun Mai Ulat Bulu mendengar perkataan-perkataan ini disebut oleh Maulana Sadar Jahan, maka Tun Mai Ulat Bulu pun mentertawakan Maulana Sadar Jahan dan mengatakan bahawa lidah Maulana Sadar Jahan itu keras. Maulana Sadar Jahan pun kemudiannya berasa marah dan enggan mengajar Tun Mai Ulat Bulu. Sekarang tibalah kita ke episod yang terakhir, bertanya satu masalah agama di Pasai. Dalam episod ini terdapat 3 watak penting, iaitu Sultan Mahmud Shah, orang kaya Tun Muhammad, dan Raja Pasai. Sultan Mahmud Shah, Raja di Melaka,
ingin menanyakan satu masalah agama berhubung tentang rezeki kepada Pasai. Untuk menanyakan masalah agama ini ke Pasai, Sultan Mahmud Shah telah mengutus orang kaya Tun Muhammad ke Pasai. Kemudian kita lihat orang kaya Tun Muhammad. Seperti yang kita tahu, orang kaya Tun Muhammad merupakan utusan Sultan Mahmud Shah untuk ke Pasai bagi menanyakan masalah agama berhubung tentang rezeki. Orang kaya Tun Muhammad ini telah disuruh menghafal isi surat dari Melaka kerana Sultan Mahmud Shah tidak mahu berkirim surat ke Pasai. Hal ini kerana sekiranya surat salam dikirim ke Pasai, sudah menjadi adat orang Pasai akan membacakan salam itu sebagai sembah. Jadi untuk mengelakkan disalah bacakan salam itu sebagai sembah, Sultan Mahmud Shah telah menyuruh orang kaya Tun Muhammad untuk menghafal isi surat. Okey, kemudian ketika berada di Pasai, kita lihat watak Raja Pasai. Raja Pasai ini telah ditanyakan oleh orang kaya Tun Muhammad tentang masalah agama berhubung tentang rezeki. Kemudian Raja Pasai telah menyuruh semua pendeta Pasai untuk menjawab permasalahan tersebut. Namun apa yang terjadi? Tiada seorang pun daripada pendeta di Pasai itu yang dapat menjawab persoalan tersebut. Kemudian Raja Pasai telah menyuruh Tun Hasan untuk menjawab permasalahan agama tersebut dan di sinilah akhirnya orang kaya Tun Muhammad bersetuju atau berpuas hati dengan jawapan yang telah dikemukakan oleh Tun Hasan. Selepas sahaja mendapat jawapan yang diinginkannya, maka orang kaya Tun Muhammad pun baliklah ke Melaka. Dan ketika di Melaka, orang kaya Tun Muhammad ini telah dianugerahkan persalinan oleh Sultan Mahmud Shah. Nah, demikianlah tadi berakhirnya kupasan kita terhadap bab 12 teks Sulalatus Salatin Sejarah Melayu. Sebelum kita berpisah, ayuh kita katakan azan kita kepada KMK. Katakan pada KMK, katakan pada KMK, katakan pada KMK. Akhir kata, terimalah serangkap pantun daripada saya. Dingin bertamu, cuaca redup, sinar mentari tiada terang. Timbalah ilmu selagi hidup, kemana pergi dipandang orang. Sekian sahaja dulu perkongsian saya untuk kali ini. Semoga kita akan bertemu lagi di lain ruang, di lain waktu. Terima kasih dan bye-bye.